Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pertemuan kita dalam video ni ataupun dalam vlog ni, hari ni saya akan membicarakan perihal iaitu tentang bab pertunangan. Jadi saya rasa adik-adik kat luar sana mungkin ramai yang belum lagi mengikat tali pertunangannya. Yang belum, orang kata zaman dulu masa kita nak nikah dulu, masa kita nak bertunang dulu, dikira sebagai bila kita dah cop orang tu, kita dah bertunang orang tu, dikira sebagai kita dah cop dia 50%. Cewa. Jadi saya nak utarakan di sini ataupun saya nak berkongsi sedikit kepada adik-adik di luar sana ataupun kepada para ibu bapa yang bakal anak-anak dia akan ditunangkan ataupun akan menjadi tunang orang. Sebenarnya kita jangan 100%. Bila kita dah tunangkan dia orang sewenang-wenangnya, iaitu maksudnya anak-anak ataupun budak-budak anak perempuan kita tadi, kita benarkan dia naik motor ataupun naik kereta sekali sebab dia belum berkahwin, maka hukumnya jatuh pada haram. Saya tengok ramai zaman sekarang ni dia membenarkan anak-anak dia ataupun dia membenarkan tunang-tunang dia, tunang anak-anak dia naik motor sekali, pergi kerja, balik kerja, dia angkut ke hulu kili, maka tu jatuh pada haram dan berdosa besar. Dan kalau sekiranya ia berlaku, ibu dan ayah itu bertanggungjawab ke atas dosa yang dilakukan. Jadi kita takut nanti bila berlaku begitu, takut mereka terbabas, dikhawatiri. Jadi hari ini saya nak membincangkan, nak mengutarakan iaitu kita perbincangan santai-santai sedikit pada hari ini, iaitu tajuk iaitu peminangan ataupun bertunang. Zaman dulu merisik, dia kena ada cincin belah rotan, merisik, bertunang. Zaman sekarang ada orang berkahwin, dia berkahwin sebelum akad nikah tu dia nak bertunang dulu. Dia nak bertunang selama 10 minit, lepas tu barulah dia nak nikah. Macam contoh saya menikahkan satu pasangan tu di masjid lah, contoh baru-baru ni. Dia beritahu pada ustaz, boleh tak ustaz, saya ni ustaz duduk dulu, saya nak buat majlis pertunangan sekejap. Saya nak suruh ibu saya carung cincin kepada bakal isteri saya. Lepas tu saya kata tak apa, teruskan, tak masalah. Sebab bertunang ni tak wajib sebenarnya, tapi dia sunnah. Sunnah Okey, jadi ramai yang bawa 7 dulang, 8 dulang, 9 dulang, itu bukan perkara yang wajib sebenarnya. Ramai orang silap sebenarnya dalam konteks pertunangan ni, bukan 7 dulang, bukan 8 dulang, bukan pergi. Kadang-kadang pengantin lelaki ni, tunang lelaki ni, dia ni silap tau. Dia pergi tangkap gambar sekali bersama dengan tunang dia, duduk rapat-rapat, tak boleh. Hukumnya tetap berdosa besar. Tak boleh. Niat tidak menghalalkan cara, tak boleh walaupun dah bertunang, walau bagaimana keadaan sekalipun. Dan si lelaki tadi, tunang lelaki tadi, tidak boleh menyarung cincin kepada tunang dia wanita tadi. Hanya dibenarkan kepada iaitu mak mentua dia saja, bakal mak mentua dia saja, atau ibu lelaki saja yang boleh menyarungkan cincin, ataupun nenek ataupun adik-beradik perempuan boleh menyarungkan cincin kepada tunang wanita tadi. Tak dibenarkan oleh tunang lelaki tadi, maka hukum jatuh pada haram. Dan pertunangan itu dikira sebagai pertunangan yang iaitu maksiat, yang mengundang dosa Allah SWT kepada kita. Okey, saya nak tanya kat sini, okey, siapa yang dah bertunang? Siapa yang dah bertunang, tak apa. Siapa yang belum bertunang tu, tak apa. Dengarlah kisah ni dan cerita ni. Okey, satu lagi pada ibu bapa yang orang kata yang belum lagi anak dah bertunang, sila dengar video ni dan juga vlog ni sampai habis. Okey, dia ada syarat-syarat juga sebenarnya, syarat pertunangan ni. Syarat pertunangan yang pertama sekali iaitu wanita yang hendak dipinang itu mestilah yang belum dipinang orang, kerana haram meminang atas pinangan orang lain. Okey, yang pertama sekali, wanita yang kita nak pinang tadi bukanlah tunang orang. Maka kalau kita pinang tunang orang tadi, maka jatuh pada haram hukumnya. Itu syarat dia. Wanita yang hendak dipinang itu mestilah yang belum dipinang orang, kerana haram meminang atas pinangan orang lain. Tak boleh dalam satu masa, ataupun dalam satu masa dia bertunang tu dua lelaki ataupun dua perempuan, maka hukum jatuh pada haram dan berdosa besar. Tidak digalakkan dalam Islam dan tidak dibenarkan dalam Islam sama sekali. Haram sampai bila-bila, tak boleh.
Maka janganlah kita buat begitu. Nak tunang seorang saja. Janganlah kita lebih-lebih pula, ya. Jadi yang kedua pula iaitu perempuan itu bukan isteri orang dan bukan yang sedang beriddah. Perempuan tadi bukan isteri orang. Perempuan tadi bukan isteri orang. Jangan kita pinang isteri orang pula, maka jatuh pada haram dan berdosa besar. Tidak dibenarkan dalam Islam meminang isteri orang. Dan juga kita meminang wanita yang beriddah. Wanita yang beriddah apa dia? Iaitu contoh saya minat pada perempuan ni, tapi perempuan ni telah diceraikan oleh suami dia dalam tempoh iddah talak raj'i. Tempoh iddah talak raj'i tadi maksudnya di dalam iddah lagi. Yang orang tadi yang suami dia tadi boleh rujuk kembali. Lalu pada ketika itu saya beritahu, saya hantar pinangan kepada dia, maka hukum jatuh pada dosa besar dan tidak boleh bertunang dengan wanita yang beriddah tadi. Maka hukum jatuh pada haram dan berdosa besar, ya. Okey, kerana meminang perempuan-perempuan seperti ini akan mencetuskan permusuhan dan dia anggap mencerobohi kehormatan dan kepentingan suami. Jadi bila kita bertunang dengan isteri orang ataupun dengan wanita yang beriddah, maka kita telah menceroboh hak asasi suami tadi yang boleh rujuk kembali kepada dia, ataupun kita telah menyebabkan rasa tidak senang kepada kedua-dua pihak dan juga kita mencetuskan kontroversi dan juga kita mencetuskan provokasi kepada mana-mana pihak keluarga tadi, maka tidak dibenarkan dari segi syarak. Tak boleh. Okey, semua perempuan yang sedang beriddah haram dipinang dengan berterus terang. Tak boleh. Walaupun dia berterus terang, dia kata koi ni dalam bahasa orang faham. Kalau orang tak faham tu koi, awak me tu awak, awak me tu awak. Macam koi ni saya, dema tu awak juga dalam bahasa faham. Okey. Bermakna di sini kalau sekiranya perempuan tadi dalam keadaan iddah lalu dia berterus terang, dia kata benda, kau ni masih lagi isteri orang tapi dalam keadaan iddah, awak nak tunang kau pun boleh, maka hukumnya tetap juga tidak boleh walaupun secara terang-terangan wanita tadi beritahu, ya. Dan juga kecuali perempuan yang sedang menjalani iddah selain dari talak raj'i, maka boleh dipinang hanya secara sindiran sahaja. Lepas habis iddah tadi kita nak bertunang dengan dia, terpulang. Dibenarkan dari segi syarak. Kalau orang tadi dah habis iddah, kita boleh meminang dia. Dan seterusnya pula iaitu perempuan itu bukan mahramnya seperti adik, kakak, emak, saudara dan sebagainya. Jadi perempuan yang kita nak tunang tadi bukan adik-beradik perempuan kita, maka dosa besar hukumnya. Tak boleh kalau kita berkahwin dengan adik-beradik kita ataupun kita meminang adik-beradik perempuan kita ataupun mak saudara kita sendiri. Tak boleh. Ataupun mak saudara yang berkahwin dengan pak saudara susu kita ni, tak boleh, tak dibenarkan. Macam contoh, saya ni nak berkahwin dengan, saya tiba-tiba saya minat pada mak saudara saya tu, saya nak meminang dia, maka hukum jatuh pada haram dan juga berdosa besar. Kita tidak boleh meminang ibu saudara ataupun nenek saudara kita. Contoh kan, tiba-tiba minat ke nenek. Contoh, ada kat sini yang minat ke nenek. Dia kata, benda ustaz, saya minat betul ke nenek saya ni. Ya Allah, dah tua-tua, dah kecut pun lawa juga, cantik sangat. Maka pada ketika itu hukumnya tetap pada jatuh pada haram kalau kita meminang, iaitu menghantar pinangan kepada nenek kita sendiri. Tak boleh, tak dibenarkan dari segi hukum syarak, ya. Okey. Dan juga kepada adik perempuan tak boleh. Kalau kita contoh kita minat pada adik perempuan kita tadi, kita nak hantar pinangan, tak boleh, hukumnya tidak boleh, tak dibenarkan. Okey, seterusnya pula iaitu perempuan itu halal dikahwini ketika meminangnya. Oleh itu tidak harus bagi lelaki mempunyai 4 isteri meminang yang kelima. Tak dibenarkan. Contoh kita dah kahwin 4, dalam pada yang sama kita nak meminang pula yang kelima tadi. Perempuan itu halal dikahwini ketika meminangnya. Oleh itu tidak harus bagi lelaki mempunyai 4 isteri meminang yang kelima. Dah ada 4 isteri, dia nak pinang pula yang kelima. Allahu Akbar. Besar sungguh nafsu. Itu kena kekang nafsu tu. Sebab itulah yang lelaki ni dia kena perbanyakkan berpuasa. Puasa sunat banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita takut kadang-kadang ada yang dah berkahwin 4, tiba-tiba dia bernafsu pula nak kahwin 5. Maka tak boleh lah gitu. Kita nak pinang pula yang kelima, tak dibenarkan. Demikian juga tidak harus meminang wanita perempuan yang haram menghimpun antaranya dengan isteri yang sedia ada. Tak dibenarkan. Jadi saya nak beritahu kat sini ada beberapa soalan yang orang ajukan kepada saya. Jadi saya kena jawab soalan ni. Iaitu yang pertama sekali, Ustaz, orang tanya saya ni,
soalan ni daripada yang saya kumpulkan daripada beberapa uh, uh, ruangan media sosial saya melalui Instagram, melalui Facebook dan juga YouTube lah. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, adakah melihat perempuan yang dipinang itu semestinya lelaki itu sendiri? Kalau tengok balik dalam hadis Nabi, iaitu unzuri ila arqubiha wa syammi ma'adhifaha. Maksudnya perhatikanlah kepada hujung tumitnya dan ciumlah tengkuknya. Jadi kita tengok balik dalam Islam, tidak semestinya lelaki itu sendiri melihat perempuan yang dipinangnya. Tak semestinya. Kalau kita lelaki, contoh saya minat pada perempuan tadi, saya datang ke rumah dia, tak seharusnya saya juga yang melihat. Mak boleh, nenek boleh, adik-beradik perempuan kita pun boleh melihat. Biasa zaman sekarang ni dah habis semua dia lihat, sebab kadang-kadang sebab ramai perempuan yang bakal kita kahwin itu kemungkinan mungkin yang tidak menutup aurat. Dah habis semua kita tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dah sehingga kan ada yang dah bersentuhan pun. Jadi maka hukumnya sebelum itu, maka hukum kita tak jatuh pada haram kalau kita melihat aurat perempuan. Yang dibenarkan dalam tunang tadi, iaitu saya sebut kat sini, yang kita dibenarkan untuk melihat, iaitu tetapi bolehlah ia mengutus seorang perempuan yang dipercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengutus Ummi Sulaim kepada seorang wanita. Sabdanya, perhatikanlah kepada hujung tumitnya dan ciumlah tengkuknya. Jadi kita boleh, maksudnya mak kita tadi ataupun adik perempuan kita tadi yang kita wakilkan untuk melihat dia tadi, boleh iaitu cium tengkuk dia dan lihat tumit dia. Sebab apa? Bila kita cium tengkuk dia tadi, kita nak tengok sama ada masam ke tidak bau perempuan ni. Tak, bukan begitu. Bukan nak cium masam ke tidak, wangi ke tidak, tidak. Tapi nak menyatakan bila cium tengkuk tadi, wanita tadi, kita boleh tengok sama ada dia suci ke tidak tengkuk dia, dan juga kaki, tumit kaki. Tumit kaki ni menggambarkan betapa bersihnya wanita tersebut. Kalau tumit, contohlah, Ustaz, saya ni dah tengok bakal tunang saya, tumit-tumit dia pecah. Kalau tumit dia pecah sebab dia kuat kerja, bukan menyatakan yang tumit pecah tu dia gangster. Tak. Ni kadang-kadang, Ustaz, saya ni bakal tunang saya gangster. Kenapa? Sebabnya tumit dia pecah. Maksudnya nak menyatakan di sini, tumit tu pecah tadi sebab apa? Sebab kerana kemungkinan mungkin kaki dia pakai kasut, dia kerja kuat. Saya nak pesan kat sini, kalau nak cari wanita yang tumit dia putih kemerah-merahan. Sebab apa? Sebab wanita yang tumit kemerah-merahan ni, maksud dia iaitu wanita yang orang kata rahim dia elok. Itu dari segi pandangan kitab-kitab lah. Ataupun tengok kepada, iaitu contohlah, saya bagi contoh yang dulu tuan guru saya beritahu, kalau kita nak tengok calon-calon perempuan ni sebenarnya, ni betul nak cari jodoh kan, betul nak cari macam mana. Okey, kalau kita nak cari ni selingan lah okey, kalau kita nak cari wanita yang apa kata yang baik akhlak dia, kita tengok kalau dekat dia nampak baik dan jauh juga nampak baik, kita terima wanita tersebut. Tapi kalau daripada dekat nampak baik, daripada jahat nampak buruk, wanita tersebut tak elok kita kahwini. Sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang ada setengah pendapat ulama menyatakan wanita-wanita ni sebenarnya yang menyelubungi kecantikan dia tadi adalah iblis. Kita takut-takut kita terpesona. Kadang-kadang sebab tu kita tengok balik wanita-wanita yang selfie dalam Facebook ni, kadang-kadang dia pakai filter tau. Tapi bila jumpa dengan betul original, kadang-kadang penuh jerawat dia. Bukan nak mengutuk wanita yang jerawat, tidak. Sebab kadang-kadang ramai hipokrit pada diri dia sendiri. Kadang-kadang rupa dia tak sama dalam Facebook dan juga tak sama dekat dalam luar. Contohlah, saya pernah ambil satu kes bila mana seorang lelaki ni, dia beritahu kepada, dia kenal dengan seorang kawan dia ni dalam media sosial. Dia kata apa? Ustaz, saya kenal perempuan ni dalam media sosial. Mula-mula saya tengok dalam Facebook, muka dia cantik sangat, pakai lipstick tebal, cantik, elok. Tapi Ustaz, bila jumpa, ya Allah Ustaz, sebiji macam apa? Jangan kutuk sebiji macam tutut dia kata. Maksudnya wanita yang dia tengok dalam Facebook tu tak sama dengan yang dilihat dekat luar. Jadi kadang-kadang, sebab tu saya kata, bila dalam konteks pertunangan ni, kita diharuskan untuk melihat iaitu muka wanita tadi,
dan juga tapak tangan. Maksudnya bila tunang tadi, wanita tadi boleh membuka niqab ataupun jilbab dia bagi lelaki tadi untuk melihat. Sebab memakai niqab dan jilbab ni bukan wajib. Maksudnya kita boleh membuka dan lelaki tadi ataupun mak lelaki tadi boleh melihat wajah kita dan juga kaki kita ataupun tangan kita. Boleh melihat. Okey, seterusnya pula. Okey, Ustaz, dalam masyarakat kita hari ini, boleh ke seorang itu telah bertunang, dia selalu membawa tunangnya keluar bersia-sia dan sebagainya? Bagaimana dalam pandangan Islam mengenai hal ini? Okey, sebenarnya saya baca satu hadis Nabi, saya minta maaf kalau saya gagap-gagap sebab mata saya rabun sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa in salisahuma syaitanu illa mahram. Maksudnya janganlah seseorang lelaki, Masya Allah mata saya tak apa nak elok. Okey, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, maka sesungguhnya orang yang ketiga bersamanya dengannya iaitu syaitan kecuali bersama mahram. Okey, sebab yang saya nak jawab soalan yang ditanya oleh apa nama tu, Allahu Akbar, follower saya dekat dalam Instagram, dia tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau bila dah bertunang ni, contohlah dia dah jadi hak kita, boleh tak kalau kita keluar? Tak dibenarkan dari segi syarak kita keluar. Sebab apa? Bila kita keluar berdua, maka ada yang ketiga yang dalam hadis ni tadi. Boleh nak keluar berdua, tapi dengan syarat kena ada mahram dia. Siapa? Iaitu adik-beradik dia dan juga kakak ataupun mak ayah. Boleh. Ya, macam zaman dulu, mak ayah kita dulu, mereka bertunang, mereka tidak pernah keluar daripada rumah sehingga mereka berkahwin. Kadang-kadang tak kenal pun. Macam mak ayah saya sendiri pun, ketika mereka berkahwin, mak saya cerita dulu, kadang-kadang mak saya duduk dalam bilik je. Lepas tu kahwinlah dia diorang. Tak nampak pun muka ayah tu macam mana. Jadi bila kahwin, bila dah berjumpa tu, maksudnya handsome ayah kita sebenarnya, ataupun handsome mak kita sebenarnya. Mak kita cakap lah. Ya. Okey. Jadi ada soalan yang seterusnya pula, Ustaz, bagaimana pandangan Islam pemberian dalam pertunangan? Okey. Perkara pemberian dalam pertunangan ni adalah merupakan adat atau kelaziman yang dilakukan negara kita ini. Dia adat je sebenarnya, bukan benda wajib. Contoh kita nak bagi 7 dulang, 8 dulang, 9 dulang, 10 dulang, 12 dulang. Tapi kita nak bagi tadi tak haram, tak jatuh pada haram, dibenarkan, tidak menjadi masalah. Ya, maka itu sebagai tanda dan juga hadiah. Sebagai tanda dan juga hadiah, bukan kewajipan. Contoh macam nak bagi 5, dibalas 7. Sebab itu bukan wajib. Itu sebagai tanda kita sanggup hati kepada pihak sana. Sebab kadang-kadang yang makan tadi, yang makan tu kek, buah, songkek tu kadang-kadang bukannya pengantin. Tapi kadang-kadang yang makan tu anak-anak saudara yang habiskan coklat, kek dan sebagainya. Jadi kalau boleh, nak buat tidak menjadi masalah, ya. Hukumnya tetap tidak jatuh pada haram. Tapi kalau terlampau banyak, maka hukumnya jatuh pada dosa besar sebab dikira sebagai pembaziran, tidak dibenarkan dari segi syarak, ya. Okey. Dan juga soalan ni iaitu berkaitan dengan yang seterusnya pula, sahabat saya daripada Facebook, dia tanya kepada saya, Ustaz, kalau pertunangan itu putus disebabkan sesuatu perkara, bolehkah lelaki itu minta kembali pemberiannya itu? Yang ni banyak berlaku lah. Kadang-kadang ada yang dalam majlis pertunangan tu, kadang-kadang dia ada berpakat, kalau awak buat hal, lebu. Kalau koi buat hal, benda tu awak boleh ambil. Cincin tu tak boleh pulang balik. Dia ada perjanjian pula. Perjanjian tu bergantung kepada situasi tersebut, ya. Okey, tidak harus bagi lelaki yang meminang atau keluarganya menuntut kembali pemberian pertunangan itu. Tak harus bagi seorang lelaki menuntut balik pemberian yang dibagi tadi. Dari segi hukum tidak harus, ya. Maka taklah wajib. Dia cuma kata tidak harus saja. Tak harus maksudnya tak molek lah. Tetapi jika pihak perempuan yang atau keluarganya dengan sukarela mengembalikan pemberian itu, haruslah bagi pihak lelaki menerima kembali pemberian tersebut. Saya nak jawab balik. Okey, ada kata, Ustaz, boleh tak kalau sekiranya kita ni nak minta balik pemberian tadi, maka yang lelaki tadi bila dah bagi, dia tak boleh ambil balik, tidak harusnya. Tapi dia bergantung kepada situasi dan keadaan perjanjian pada ketika itu. Kalau dia berjanji sekian-sekian maka boleh, tapi sebenarnya tidak harus. Dan juga kalau sekiranya sukarela
pihak wanita tadi mengembalikan semula mengembalikan semula wang barang-barang hantaran tadi, maka tidak mengapa dan tidak jatuh pada dosa. Dia nak kembalikan semula. Tak apalah kau nak kembalikan semula pada awak sebabnya kau tak nak awak ni, awak ambil lah. Contoh dia kata gitu, maka dibenarkan, dibolehkan. Okey. Dan juga soalan yang seterusnya pula iaitu biasanya di negara kita ni Ustaz, di majlis pertunangan diadakan satu perjanjian iaitu jika pihak lelaki mungkir, barang hantaran itu akan menjadi hak milik perempuan. Yang ni soalan yang saya dah jawab tadi. Okey. Tetapi jika pihak perempuan mungkir, mestilah dikembalikan 2 kali ganda. Bagaimana pandangan Islam mengenai masalah ini? Okey. Tetapi apa yang salah ialah perjanjian mengembalikan 2 kali ganda jika perempuan itu mungkir. Kerana perjanjian seperti ini akan menimbulkan tipu daya dan helah bagi lelaki untuk mencari jalan bagi mendapatkan bayaran berganda. Jadi benda ni boleh menjadi tipu helah sebenarnya. Tak boleh, tak diwajibkan ataupun tak diharuskan dari segi hukum. Bila mana kita buat perjanjian kena bayar 2 kali ganda kalau sekiranya syarat itu tidak ditepati, tidak dibuat oleh pihak lelaki atau pihak perempuan tadi, kena bayar 2 kali ganda pula, maka tidak boleh dan boleh menyebabkan tipu daya dan hukum jatuh pada dosa besar. Kalau boleh kita buat macam saya bagi tahu tadi, tidak harus dituntut balik. Kalau nak boleh lebur, kita bagi saja seperti pemberian ataupun kita kira sebagai sedekah biasa saja. Tidak jadi masalah pun. Okey. Dan soalan yang terakhir saya jawab, Ustaz, bagaimanakah perkahwinan yang sebaik-baiknya dilakukan supaya suami isteri itu hidup dalam rumah tangga yang bahagia? Okey. Jadi dalam masyarakat kita hari ini, perkahwinan ni sebaik-baiknya ialah persetujuan kedua belah pihak yang bakal menjadi suami isteri dengan direstui oleh ibu bapa kedua belah pihak. Saya nak pesan kat sini kepada adik-adik yang belum lagi mendirikan rumah tangga, yang bakal bertunang ataupun yang tengah bertunang sekarang ni, kalau boleh tolong jaga baik-baik pertunangan tadi, sehingga jangan menyebabkan putus. Jangan pula kita, contoh saya pernah berlaku, saya ambil satu kes bila mana tunang dia ni hari-hari nak gambar blue, hari-hari nak gambar, iaitu gambar kemaluan tunang dia. Maka hukum jatuh pada dosa besar dan haram, hukum tidak dibenarkan kita bagi gambar aurat kita ni kepada lelaki yang belum lagi kita kahwini, belum, tak boleh. Hukum jatuh pada dosa besar dan haram kita bagi tengok aurat kita. Dan pada ketika itu, kalau boleh mereka nak berkahwin ni, saya surkan kat sini, saya tak wajibkan anda semua untuk buat pinjaman loan ataupun pinjaman peribadi. Kalau boleh biarlah kita buat, orang kata kita simpan sendiri-sendiri duit tadi. Tapi zaman sekarang ni tak boleh lagi lah bertunang sebab kita ada perintah sekarang ni. Tapi kalau nak bertunang nanti lepas perintah ni barulah boleh bertunang. Nak tunang dalam bulan Ramadan pun boleh. Nak bertunang lepas waktu Syawal pun boleh juga. Nak bertunang dalam bulan Syawal pun boleh juga. Nak bertunang lepas Raya Haji esok pun boleh juga. Tidak menjadi masalah pun kalau kita nak bertunang. Nak bertunang contoh. Tapi janganlah kita buat sampai membazir, sebab membazir itu adalah amalan syaitan dan tidak benar dari segi hukum syarak. Kalau boleh dalam bab pertunangan janganlah kita heboh-hebohkan pada orang lain sehingga sampai buat video, sehingga sampai kalau kita buat macam majlis kahwin, lepas tu kita jemput orang yang berhantaran pula mahal, macam contoh set lengkap sekali dengan orang kata barang kemas yang bernilai ribuan ringgit, maka dikira sebagai pembaziran. Janganlah kita membazir, Jadi insya-Allah kepada adik-adik yang bakal mendirikan rumah tangga, yang bakal juga bertunang, selamat menjadi tunang orang, jaga diri baik-baik, jaga kehormatan suami, jaga kehormatan mak ayah kita, jaga kehormatan ahli keluarga kita. Jangan buat sesuatu yang melanggar syarak dan juga batas-batas agama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga like. InsyaAllah siapa yang nak share lah boleh video ni. Jadi sekarang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertunang dan selamat melayari bahtera rumah tangga.